Okey, Assalamualaikum semua. Um, so semua boleh dengar saya punya ni? Okey, seperti yang saya kata tadi, uh, kita akan ambil kedatangan lah. Kita ambil kedatangan tu boleh ni tak? Boleh view gambar, bagi gambar dah sikit. Okay, saya akan ambil kedatangan. Sekejap, sekejap. Okey, sebelum kita mula saya ambil okey, Assalamualaikum semua. Sebelum kita mula saya nak ambil kedatangan lah. Kedatangan ni saya ambil gambar lah. Okey, kalau boleh minta gambar kamu terpampang dekat ni di skrin skrin. Okey. Okey, kalau ikutkan ni ada 16 termasuk saya. Okey, kalau boleh bagi ni gambar kat ni skrin .
5 orang je. Saya nampak. Okey. Semasa menunggu kawan-kawan yang lain, saya nak beritahu hari tu saya katakan kita kena buat praktikal dulu. Jadi itu sebab itu kalau lah, tapi disebabkan oleh semua kena balik. Jadi bermakna kita kena buat settlekan dulu teori dulu. Okey. Dan macam saya beritahu, walaupun buat kelas online, kita kena ambil kedatangan jugalah. Kalau ikut sini ada 16 orang. 16 orang termasuk saya lah. Jadi 15 orang je. So saya akan ambil kedatangan pada awal kelas, dan nak habis kelas tu pun saya akan ambil kedatangan lah. Okay. So saya ingat saya rasa tak boleh tunggu lah kot. Ramai yang tak on gambar ni. Okay, saya ambil dulu ni lah. Ya. Tes. Mari kita tengok. Okay. Okay, saya ingat semua orang bersedia lah. So kita akan mula kelas kita. Okay, semua nampak lah? Nampak, sir. Okey, jadi subjek kita chapter pertama. Ni ada sedikit pembetulan sikit ya. Sepatutnya electrical and sensor kat sini, sensor Okey, kita akan adjust sini ya. Okay, and sensor fundamental. Okay. Okay, electrical sensor fundamental. So kod dia DEV 40012. Ya. So jadi chapter pertama. Chapter pertama kamu boleh lihat ni lah. Chapter pertama.
Okey, chapter pertama dia tentang komponen, komponen, quantities and unit. So yang ni asas, saya rasa mungkin sebelum ni kamu dah belajar dah sebuah sedikit. Okey. Okey, kita lihat slide ni. So komponen, quantities, chapter pertama. Okey, objektif chapter ni ialah explain some common electrical component and measuring instrument, state basic electrical and magnetic quantities and their unit, apply scientific notation, power of 10 to express the quantities, apply engineering notation and metric prefix to express large and small value, know how to convert from one matrix prefix to others. Okay. Okay. Electrical component. Okay, electrical component namanya resistor. This is the following the flow of electric current in a circuit. So resistor ni ataupun nama bahasa Melayunya bentang, dia menghalang menghalang elektrik, arus elektrik mengalir dalam circuit. Kemudian kapasitor, kapasitor ialah untuk store charge. Kapasitor ni dia simpan charge elektrik. Kemudian induktor are used to store energy in electromagnetic field. Dan transformer, induktor ni adalah bentuk gambar dia seperti ni ya. Dia untuk simpan tenaga dalam bentuk energy field, dalam bentuk medan magnet. Kemudian transformers are used to couple AC voltage between a circuit and to increase or decrease AC voltage. So transformer ni dia kegunaan dia untuk menambah atau kurang voltage AC, arus ulang-alik. Dan semiconductor. Okay, semiconductor device, diode, transistor and integrated circuit. Okay, so semiconductor ni adalah dia campuran, dia semi tu maksudnya setengah lah. Jadi dia konduktor tu adalah pengalih. So dia pengalih dan bukan pengalih. Okay, ketika ni boleh tengok lebih lanjut lah. Okay. Okay, ada soalan sekarang ni? Okay, sekejap. Okay,
Kalau resistor kamu boleh lihat ni lah. Ni secara resistor. Okey. Boleh nampak apa dah? Resistor. Okey. Dan ni adalah kapasitor. Okey. Kapasitor ni ada positif dan negatif. Okey. Ada juga resistor, ada juga kapasitor yang tak ada positif negatif. Ya. Kapasitor yang tak ada positif negatif tu mana-mana sambung terbalik pun tak apa. Tapi yang ni ada positif negatif. Resistor yang ni tak ada positif negatif. Resistor ni tak ada positif negatif. Okey. Okey, kapasitor macam mana nak tahu positif negatif? Okey, yang berbelang ni negatif. Yang berbelang ni negatif. Dan dia kaki pendek sikit. Negatif, pendek sikit. Okey. Ni negatif, pendek sikit. Okey. Yang kaki panjang ni positif. Okey. Okey. Kemudian induktor ni okey, induktor tak ada kat sini. Kalau ada kat sini, sekejap saya ambil transformer. Okey, ni transformer. Sekejaplah. Okey, ni transformer. Contoh transformer. Okey. Dalam dia kalau kamu dibuka dalam dia macam gelung-gelung sikit. Gelung sikit lah. Okey. Ni transformer. Okey, yang ni transformer. Kalau kamu lihat kat sini, transformer ni dia punya 230 volt. Kemudian dia boleh ubah 230 volt kepada 9 volt. So kat sini kamu lihat dia punya ni. So okey. Dia boleh 230 volt
lepas tu 115, lepas tu kosong kan. Ini menunjukkan wire dia. So kalau pilih wire ni, kalau pilih wire yang merah ni, dia 230. Kalau pilih wire yang hitam ni 100 volt. Yang ni 0 volt. Okay. Kemudian yang ni adalah 9 volt. So ni 9 volt, 0 volt, 9 volt. 9, 0, 9. Hitam 9, putih putih 0, hitam 9 balik. Okay. So ini adalah transformer lah. Okay. Kemudian semiconductor diode. Kamu boleh highlight kat sini lah. Ni semiconductor. Ni adalah diode. Ini satu dia lah. Kalau satu. Kalau diode ni satu. Okay. So yang ni semiconductor. Salah satu semiconductor ni dia macam-macam lah. Dia ada diode, dia ada transistor, dia ada LED, yang lampu LED, yang kecil-kecil lampu tu LED. Okay. So ni adalah diode, dia pun ada positif negatif dia. Kalau negatif tu, kamu boleh lihat kat sini negatif ni dia yang bertanda ni lah, yang bertanda tu, hitam tu, yang bertanda putih. So ni tak ada tanda, ni ada tanda. So yang ada tanda ni negatif. Okay. Okay, semua boleh ni boleh nampak Nampak, saya nampak. Okay, dia berhabuk sikit lah. Okay. So kita balik pada slide tadi. Cuma induktor tu, induktor ni dia macam coil. Dia macam satu wire. Dia macam transformer juga. Dia macam coil macam transformer juga. Dia macam coil macam transformer juga ni. Tapi dia tak, dia transformer dia ada dua coil. Dua coil. So induktor tu dia tak ada. Dia ada satu coil saja. Okey, kita lihat measuring instrument. Okey. Measuring instrument DC. Okay, DC power supply ni power supply lah. Macam kamu punya power supply yang dekat laptop kamu tu. Okay. Dia supply kan, kalau kamu tengok dekat laptop kamu tu, dia akan supply kan daripada 230 volt kepada mungkin 12 volt, kepada 9 volt. Kemudian function generator. Function generator tak ada pula kat sini. Dulu ada, yang tak ada. Kemudian digital multimeter. Digital multimeter. Okay. Dan oscilloscope. Okay. Digital multimeter. Okay. Kalau digital kamu boleh boleh lihat boleh lihat yang ni lah. Ini adalah digital multimeter lah. Ini digital multimeter. Okay. Yang lain tu besar sangat. Tak nampak.
Okey, kita balik pada slide tu. Okey, kita balik slide. Okay, DC power supply provide current and voltage to power electronic circuit. Function generator provide electronic signal. Electronic signal ni maksudnya dia bagi signal AC lah. Nak kata AC 100% pun tak juga. Dia macam-macam. Signal tu ada bentuk part segi, ada waveform, ada bentuk triangle kan, segitiga. Okey. Kemudian digital multimeter. Digital multimeter ni dia boleh ukur current. Dia boleh ukur current, boleh ukur voltage dan dia boleh ukur resistance. Resistance. Kemudian oscilloscope. Okay. Kalau ikutkan yang ni adalah DC power supply ni adalah input. Dia input, dia bagi input. Dan function generator ni pun dia bagi input. Dia bagi digital multimeter ni dan oscilloscope ni dia bagi, bukan dia bagi output, dia tengok output. Dia tengok, dia check output tu lah, dia measure ataupun tengok ataupun observe output tu. Okay. Untuk digital multimeter ni dia bagi tengok output tu, dia measure output tu dari segi dalam nilai lah, dalam nilai berapa voltage berapa, current berapa, resistance berapa. Tapi oscilloscope ni dia tengok dia punya output tu dalam dengan cara tengok dia punya waveform. Waveform dia bentuk macam mana. Dia tengok output dia. Okay. Kemudian kita lihat electrical quantities. Okay, electrical quantities. So dalam electrical dia ada nilai quantity lah. Quantities maksudnya kalau duit, kalau mata wang ringgit, kalau Malaysia ringgit, dia pun macam tu juga. Mata wang simbol dia IM kan, IM. Lepas tu dia punya quantities dia, quantity dia ringgit. Lepas tu unit dia AM juga. Lepas tu simbol dia pun sama AM. Itu kalau duit lah. Tapi kalau kapasitor tu dia kapasitor tu dia ada kapasitan. So kapasitan tu simbol dia bagi C dan unit dia dalam farad, simbol dia adalah F. Apa ni? Contohnya simbol, kalau dia tanya soalan berapakah nilai F. Lepas tu simbol dia tu kamu kena tulis C lah. C belakang nilai, katakanlah 10. Bukan. Dia punya simbol C, dia punya ni simbol untuk ni C ni simbol untuk kapasitan. F ni simbol untuk ni farad ni. Maknanya kalau 10 tu 10F lah. Nilai dia 10. Kemudian charge. Charge simbol dia Q. Unit dia dalam kolom. Simbol untuk unit ni adalah C. Simbol untuk unit ni adalah C. Okay. Kemudian conductance. Conductance ni simbol conductance adalah G. Lepas tu unit dia adalah Siemens. Simbol untuk unit Siemens ni adalah S. Okey. Yang ni berkait lah. Yang ni contohnya ni.
Contohnya ni. Benda yang sama. Okey. Ini pun benda sama. Okey. Ubah sikit. Dan current I, simbol untuk current I, simbol untuk current I, unit dia adalah ampere. Okey. Okey. Ulang balik. Unit dia adalah ampere. Simbol untuk ampere adalah A. Energy W, joules, frekuensi F, impedance Z, simbol dia adalah ohm, ini simbol ohm, inductance L, Henry H, power watt W, reactant, resistance, voltage. Okey, yang ni kadang-kadang soalan akan keluar. Dia buat soalan dia akan keluar macam table ni. Lepas tu dia kosongkan contohnya dia kosongkan ni. Ampere ni dia kosongkan. Dia buat tanda garis. Lepas tu dia suruh kat soalan dia kat situ suruh isikan tempat kosong kat situ. Isikan tempat kosong. Contohnya macam energy. Dia punya W ni dia kosongkan. Lepas tu kamu kena cari jawapan dia. Maksudnya isi apalah, fill in the table lah. Table tu kosong. Lepas tu kamu kena fill in the table. Okey? Selalu keluar soalan macam itulah. Okey? Kemudian magnetic quantities. Magnetic quantities. So flux density B. Unit dia Tesla T. Okey. Magnetic flux, simbol dia macam ni. Unit dia Weber WB. Magnetizing force, magnetomotive dan seterusnya. Force dan seterusnya lah. Itu simbol dia. Okey. Dan sekejap. Kita tengok next. Sir. Ya. Kalau exam nanti dalam bentuk Google Form ke? Macam mana? Exam nanti kena test dalam bentuk Google Form tu macam mana? Kemungkinan iyalah. Tengok jenis soalan tu macam mana. Okey, sir. Google Form ke ataupun sama ada Google Form ataupun kamu kena tulis dalam kertas, lepas tu capture gambar kertas jawapan kamu tu. Gambar kertas jawapan kamu tu. Lepas tu kan dalam Microsoft Team tu lah. Assignment tu. Okey. Sama ada macam tu ataupun Google Form ataupun Microsoft Form. Okey. Okey, sir. Baik, sir. Terima kasih, sir, ya. Okey. Tapi kita tengok. Kita balik pada slide tadi tu. Okey, metric prefix. So, yang ni berkaitan tentang power of 10. Power of 10 ni kamu faham kan sebelum ni belajar matematik 10 kuasa 1 tidak.
10 kuasa 3 dan sebagainya. Okey, ataupun dipanggil base. Base, okey, 10 tu adalah base, X tu adalah exponent. Okay, the exponent indicate the number of place that the decimal point is moved to the right to produce the decimal number. Okay, if the power of 10 is positive, decimal number is moved to the right to get the equivalent decimal number. Okay, exponent ni kadang-kadang positif, ada kadang-kadang negatif lah. Contohnya 147 nak tukar kepada power of 10, dia akan jadi 1.47 kali 10 kuasa 2. 147 nilai dia bersamaan juga dengan 1.47 kali 10 kuasa 2. Okey. Ini saya rasa kamu dah belajar kot dalam matematik kan? Ada sir. Okay. Okay, here we multiply contohnya apa ni? 1.47 kali 100. Okay. Macam nak tukar dia? Kita kan ni macam nak tukar dia, kita jadikan 147 ni kepada nilai yang bawah daripada 10. Bawah daripada 10. Jadi 1.47 kali 100. 147 sama dengan nilai dia apa ni? Okey. 1, 4, 7 sama juga nilai dia dengan 1.4 7 kali okey. So 1.47 ni sama juga 100 ni serupa juga macam 10 kuasa 2. Okey, dia ada 2 kosong kan? Jadi 2 lah. Okey. Nampak Okey. Power of 10. 10 kuasa 9 bersamaan nilai dia adalah 1 bilion. 1 bilion. Okey. Kemudian dia punya metrik prefix dia dipanggil giga. Simbol dia adalah G besar. G besar. Kemudian kuasa 6 1 million. Mega. Simbol dia M besar. 10 kuasa 3 thousand, ribu. Okey. Matriks dia adalah kilo, K besar. 10 kuasa negatif 3 sama dengan 1000. Okey, mili, M. 10 kuasa negatif 6 sama dengan 1 negatif millions. Mikro. Okey, simbol dia macam ni. Okey, M kecil. Kemudian 10 kuasa negatif 9, 1 negatif billions nano N. 10 kuasa negatif 12, 1 negatif trillions pico. P. Okey, ni exercise.
Okay, tak apa, kita skipkan ni. Kita lihat. Okay, ni exercise nombor 2. Kita skipkan ni. Saya habiskan dulu. Lepas tu barulah kita boleh tengok exercise ni. Ya? Oh, habis dah. Ha. Okay, ada soalan tak setakat ni? Sir nanti bagi slide ni kat kami tak sir? Ke Boleh lihat kat sini. Kamu pergi ke okey, kamu punya ni. Kamu pergi ke Teams kamu ni. Ha? Kamu pergi ke kelas notebook. Nampak tak? Nampak tak? nampak sir? Okay, pergi kelas, bukan kelas notebook. Pergi ke file. Okay, pergi ke file. Lepas tu pergi ke kelas material. Kat kelas material tu ada ada nota-nota lah, slide. Okay. Okay, ada soalan tak? Sekarang ni. Okay, soalan yang tadi tu. Yang tadi tu, exercise ni. Saya akan bagi exercise dalam dalam Microsoft Form ataupun Google Form. Okay, cuba buat hari ni dan terus hantar. Simple je benda ni. Okay. So, saya ada soalan tak sekarang ni? Tak ada sir, tak ada. Sir, ada satu je sir. Kan unit sir beritahu tadi kan, yang quantities yang kapasitan, unit dia, simbol dia C apa semua kan. Dalam antara semua kan, yang kita akan selalu guna mana satu kan sir? Yang kamu selalu guna yang ni ya, analytical quantities. Ya sir. Okey, yang selalu guna kapasitan. Kapasitan ni selalu guna. Charge ni ada suatu soalan kot tentang charge. Satu soalan tentang charge. Lepas tu conductor ni saya rasa jarang guna. Lepas tu arus, current, energi saya rasa ada 2-3 soalan tentang energi. Frekuensi pun 2-3 soalan tentang frekuensi. Impedance pun 2-3 soalan lah. Kalau dalam kelas ni lah. Lepas tu yang selalu guna voltage, resistance, current. Okay. Yang lain tu ada dalam 2-3 soalan lah. Okay, kemudian kalau magnetic quantity ni, ni semua jarang digunakan. Kalau electric quantities ni selalu akan digunakan lah. Contohnya macam gambar table ni, kamu kena fit in the table. Dan ni penting lah, power of 10 ni penting. Okay. Dan ni pun
ni pun penting. Ni yang dia paparkan ni yang selalu digunakan. Selalu digunakan. Kalau kapasitan tu selalu nilai-nilai yang rendah. Nano, pico. Okay. Kalau resistor tu perintang selalu mili, kilo, takat tu mili, kilo. Mikro pun ada. Mega, giga ni kurang sikit. Tapi ada. Okay. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada sir, tak ada. Tak ada sir. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa setakat tu. Saya akan bagi link kamu nak buat latihan tu dekat Google Form. Lepas tu, okey, lepas tu kamu kena ni lah, kamu kena jawablah soalan tu. Jawab ringkas benda tu. Okey. Kalau tak faham, beritahu tak faham. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada sir. Tak ada sir. Semua tak nampak muka ni, kenapa ni? Semua Bilik balik ke bersepah. ni lah? Dah ada kat rumah Tak ada yang rumah sewa ke apa ke? Afiq dia kerja kat Penang. Buat nampak Penang. Saya duduk hamster sir. Saya duduk hamster. duduk mana? Hamster. Homestay. Oh, homestay. Homestay home. Ni rumah kamu kan ni? Ni Ni homestay kamu kan ni? homestay saya. Okey, Sudah duduk elok sikit Abdul. so Ni apa semua ni? dah. Saya tengok sini baru ada semua. 19. Masuk saya 19 lah. Okay. So saya akan ambil attendance. So nampak kan? Ni boleh download attendance list ni. Okay, setakat itu saja. Saya akan share link dalam Microsoft Form. Kamu cuba buat latihan kat situ. Okay. Kalau tak boleh, kita tak boleh. Tulis kat situ lah tak boleh buat, tak faham. Okay. Okay, kalau tak ada apa, kita setakat ni saja. So, tengok dalam link tu kamu buat latihan tu lah. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.